Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So kita akan okay, siapa ni dia dah kan? Okay, saya harap semua dalam keadaan yang sihat lah. So ini buat kelas ganti. So walaupun saya tak ambil attendance, tapi kelas hari ni sangat penting untuk awak untuk persediaan final nanti. Final tu dah tak lama dah. Sebenarnya power ni subtopik yang terakhir lah. Subtopik yang terakhir yang awak akan belajar dalam topik engineering science ni. Dan saya percaya mungkin awak masih ingat lah pasal power semua ni, kerja sebab kena belajar pasal sekolah. Cuma dalam engineering science ni sebenarnya dia kita sentuh sikit je, tak banyak sangat. Jadi dia akan flashback balik apa yang awak pernah belajar. Okay, untuk pengetahuan awak pada hari ini, kelas yang saya buat adalah gabungan kelas DGU 1A dan kelas DGU 1B. Okay, so apa-apa soalan kalau awak nak tanya, awak boleh tanya terus. Boleh juga PM in case sekali nak tanya lah. So saya akan gunakan. So make sure buku manual, buku modul tu dah ada. Buku latihan awak semua dah ada lah, bersedia lah. Okay kelas, hari ini kita akan sambung kepada subtopik yang terakhir iaitu power. Okay, sebelum itu kita refresh balik apa yang telah kita belajar pada sebelum inilah. So kalau siapa ada buku tu boleh buka buku lah. Awak boleh refresh balik. So sebelum ni kita dah belajar berkenaan dengan power. So jelas ke suara saya? Jelas, madam. Okay. Kita dah belajar tentang work ataupun kerja. So apa yang dimasukkan dengan work tu? So awak jangan confuse dengan weight pula berat tu . So kita ada work dalam chapter 4. So masih ingat lagi W ataupun kerja sama dengan F darab dengan S. So in case kalau force tak diberi, F tak beri, F ni unit dia N tak bagi, unit dia N. Awak tengok dalam soalan dia tak bagi pun maklumat tentang force ni. Awak boleh guna formula mg(s). So mg ni berat darab dengan graviti, awak akan dapat dalam unit Newton. Kemudian awak belajar mengenai renewable energy. So energy ni teori lah. Energy terbahagi kepada dua, iaitu renewable energy and non-renewable energy. So ini adalah teori, awak kena faham apakah definition dia, apakah maksud RE ni, renewable energy, dan apakah contohnya. Ini semua ada dalam nota lah. Begitu juga dengan non-renewable energy. Kita faham apa definisinya dan contoh non-renewable energy. Okay. Itu dekat energy. Kemudian awak pergi kepada, kita masuk mengenai energy. So yang ini yang panjang sikit. Ada calculation di mana energy ni kita fokus kepada dua, iaitu potential energy EP dan juga kinetic energy. So siapa boleh bagi kat saya formula EP? Formula potential energy. Izzat boleh? Siapa boleh bagi formula EP? Kau dah lupa? Takkan lupa kot. EP baru dia masuk. Faris, Haikal, Dahlia. Banyak ni saya panggil ni.
EP apa? Formula EP? MGH. MGH, ya. EP ataupun potential energy adalah MGH. Bermaksud di sini potential energy ni dia bergantung kepada kedudukan objek tersebut. Lagi tinggi dia duduk, lagi besar nilai potential energy, ya. Kemudian kinetic energy. Sambil saya tanya dia, awak bolehlah semak dalam buku. So apa yang dimasukkan dengan EK? Ataupun apa formula EK? Semak buku. Buku tak ada. EK, apa EK? Zian? Siapa boleh bagi? Apakah EK? Formula EK apa? 1/2 NP kuasa 2. Ya. 1/2 MV kuasa 2. Okay. So kinetic energy ni disebabkan pergerakan sesuatu objek. Bila dia bergerak lagi laju, lagi tinggi nilai EK dia. Kalau EP tadi kita tengok MH kan. Bila lagi dia tinggi, maksudnya potential energy lagi tinggi. Kalau kinetic energy gantung dekat dia punya hal laju ni, lagi besar hal laju dia, lagi besar nilai kinetik. Okey. Itu yang awak faham tentang apa itu EP dan EK. So minggu lepas juga kita belajar mengenai EP, EK pada satu kedudukan, di mana kalau ada satu kat bawah ni, satu objek kat bawah ni, berapa nilai EP dan berapa nilai EK. So saya nak awak ingat semula lah, di mana nilai EP maksimum, di mana nilai EK maksimum. So hari ni kita akan masuk kepada power pula. Power. So apakah yang dimaksudkan dengan power? So power tu apa? Kuasa kan? So apa dimaksudkan dengan kuasa? So kuasa ni, power is defined as the rate of work done. Ataupun dalam bahasa Melayu, kuasa adalah kadar melakukan kerja. Kuasa adalah kadar melakukan kerja. Kalau awak nak bagi definisi dalam bahasa Melayu pun tak ada masalah. So bila sebut kadar melakukan kerja, so awak kena kira lah berapakah nilai kerja yang dilakukan oleh objek ataupun orang tu. So kita boleh kira kerja dan masa yang diambil. Okay. Untuk power ni, dia boleh jadi macam-macam formula berdasarkan kepada maklumat yang dia bagi. Okay. So ini power sama dengan kerja bahagi dengan masa. So itu definisi dia, kerja bahagi masa. Formula dia jugalah. Tapi dalam masa yang sama juga, so tadi kita kata P adalah kadar melakukan kerja, iaitu W bahagi dengan T. Tapi kadang-kadang dalam soalan dia tak bagi work, dia bagi ke awak F. F tu apa dia? Force dia lah dalam unit Newton. So awak boleh juga, sebab kita tahu W ni sama dengan F darab S. So W sama dengan F darab S, sama juga F darab dengan S bahagi T. Okay, dia boleh jadi formula untuk power juga. Ada masa dia tak bagi F, tapi dia bagi ke awak mass. Dia bagi mass pun awak boleh guna juga. Sama juga mass. Ataupun ni, bila awak tengok F, S
bahagi T, sebenarnya S bahagi T ni sama dengan halaju. S bahagi T adalah sama dengan halaju, velocity. So formula dia boleh jadi juga F darab dengan V. Okey. Okey. So ini adalah sebenarnya kembangan untuk formula kuasa. Dia boleh bagi macam-macam lah. Dia boleh bagi kat awak F ataupun V untuk dapatkan P. Boleh jadi juga dia bagi work dengan T untuk dapatkan P. Jangan keliru Untuk mengira dia awak kena tengok berdasarkan maklumat ataupun data yang diberi. Okey. P juga sebenarnya boleh jadi ni. Jadi kita kata P sama W bahagi dengan T kan. Dan P ni juga sama dengan Fs bahagi dengan T. Sebab kita dah dapat W tu, W sama Fs. Kadang-kadang kalau F tak bagi, dia bagi mass, dia boleh jadi mg. Sebab F ni sama dengan mg. So mg S bahagi dengan T. Okay. Itu adalah kemungkinan dia lah, formula yang boleh awak guna untuk dapatkan power. So yang ni boleh salin lah. P sama dengan W bahagi T ataupun Fs bahagi T ataupun F darab V ataupun mgs bahagi dengan T. So, itu adalah formula untuk power. So bila awak dah kira apakah unit untuk power? So unit dia adalah watt. W huruf besar. Pening pula W kerja, W watt, W weight, macam-macam W So yang ni untuk unit awak kena tulis lah berapa watt. Contoh awak dapat 30, power sama dengan 30 watt lah per unit untuk kuasa. Okay. Kita tengok contoh. Untuk lebih faham, kita tengok contoh. Okay, contoh yang ke-10 ni. The mass of large steel ball is 2000 kg. 2000 kg. Kilogram ni maksudnya M lah. Mass. Calculate the power. Kita awak kira P. The power is needed to raise it to the height of 40 meter. So ini adalah S. If the work is done in 20 seconds. So ini adalah T. Okay. So kita selesaikan maklumat yang bagi. Dia dah bagi M. Dia bagi H. Dia bagi T. Kita tahu P sama dengan W bahagi dengan T. Tapi bila tengok data yang diberi, kita tak ada W. So kita kena kira. So W ni sebenarnya sama juga dengan F darab S. F. Tapi F tak ada ni, tapi kita bagi M je. So boleh. Okay. MGS. MGS So MGS bahagi dengan T. Okay, kelas awak faham tak macam mana saya boleh buat MGS ni? Wan faham tak Wan? Wan Nur Sabila? Faham tak macam mana daripada formula P asal ni saya terbitkan sampai jadi macam ni. P sama dengan MGS. Wan Nur Sabila. Ni sudah baju juga. Okay, sebenarnya power ni adalah terbitan daripada
formula yang di atas ni lah, W. Kemudian kembangkan dapat Fs. Tapi F tak ada, kita kembang dapat cari Mg. Jadi MGS bahagi dengan T. So P sama dengan apa? MGS bagi T. M dah ada 2000. So 2000 darab dengan G 9.81 darab dengan S. S adalah 20. Okay, S adalah ni. S adalah jarak. S adalah 40. Ada jarak. Itulah. Misalkan bahagi dengan time. T dah diberi iaitu 20 seconds. Kita masukkan. Jawapan dia bila awak kira. Kita. So awak akan dapat nilai dia adalah 39,240 watt. Okay. So kita pergi, ada soalan tak? Tak ada, Wan. Okay, baik. Saya harap faham Kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua, a motor is capable for developing 10 kilowatt of power. So dia bagi kilowatt of power ni sebenarnya di power lah. P lah. Tapi dalam unit kW. So awak kena bagi unit SI dia dalam W lah. Ini convert kepada watt saja. How large a mass can be lifted to 75 meter in 20 seconds. Okay. Dia bagi kat awak H sama dengan 75. H ni sebenarnya S lah. Tapi dia panggil kat sini height. Ketinggian. So H ni sebenarnya sama juga dengan S dia. So 75. T masa 20 saat. P 10 kilowatt. Awak convertkan jadi 10,000 watt. Kilo ni maksudnya 1000. Jadi 10 darab 1000 dapat 10,000. So dapatkan P saja. So kita tahu formula power sama dengan W bahagi dengan T. Di mana W ni juga sama dengan formula MGS bahagi dengan T. Okay? Itu yang jadi kat sini ni P sama dengan MGS bahagi dengan T. So nilai M kita dah ada. Nilai M kita nak cari. Dah ada pula. M kita nak cari. P dah ada. P dah ada G 9.81. Walaupun dalam soalan tak bagi, kita tahulah G adalah 9.81. S dah ada. S tu adalah H. Kemudian T pun dah ada. So ini jadi konsep matematik dah pula. Awak masukkan saja dalam formula. So P sama dengan 10,000. M darab 9.81 darab 75. Dah ada dalam soalan. Bahagi dengan 20. So kita cari M saja. So 20 pergi sebelah. Akan jadi 10,000 darab 20 dapat 200,000 sama dengan 9.81 darab 75 darab jadi 735.75 meter. So last sekali awak akan dapat nilai M iaitu 200,000 bahagi dengan 735.5. Akan dapat jawapan akhir M adalah 271.83. Okay. Dalam soalan power ni kita kena main formula je. Awak baca soalan, tengok data apa yang dibagi, kemudian masukkan dalam formula yang sesuai. Okay. Kita tengok yang seterusnya adalah efisiensi ataupun keupayaan. Dan
keupayaan ni kita satu istilah ataupun terms untuk kita mengukur kebolehkerjaan sesuatu mesin. Keupayaan dia lah. Contoh awak beli kereta, berapakah efisiensi kereta tersebut. Jadi awak kena tahulah berapakah nilai power ataupun kerja ataupun tenaga sesuatu tu lah. Sebab efisiensi ni awak boleh kira. Efisiensi ni keupayaan. Awak boleh kira sama ada nak kira keupayaan kerja. Awak nak kira keupayaan ataupun efisiensi energi. Ataupun nak kira efisiensi power. Okay. So boleh kira ketiga-tiga ni. Work, energy and power. Sebelum ni kita dah belajar dah bagaimana nak kira work, bagaimana nak kira energy dan bagaimana nak kira power. Okay. Dari sini nanti awak tahulah bagaimana nak dapatkan efisiensi. Sebab efisiensi ni adalah kadar dalam 100%. Nanti kita tengok. So contohnya kita nak kira work input. So apa itu work input? Work input adalah total amount of work that you apply including the work output and the friction caused by any moving part of the machine. So work input ni ada kerja-kerja, nilai kerja yang awak kenakan untuk menggerakkan suatu mesin tu. Kalau work output pula adalah jumlah kerja yang paling minimum yang terhasil apabila mesin itu telah bergerak dalam satu jarak yang tertentu. Maksudnya mesin lukis lah. Kita ada satu mesin. Kita nak gerakkan mesin ni, awak kenakan satu kerja. Awak kenakan dia satu kerja, so kita sebut sebagai work input. Contohnya awak kenakan 1000 joule. 1000 joule. Bila work output tu dia akan jadi kurang lah, makin kurang. Work output dia boleh jadi, tadi kalau kat sini 1000 joule, work output dia boleh jadi contohnya 950 joule. So work input ni adalah kerja asal yang awak kenakan untuk menggerakkan objek ini untuk bergerak. Menggerakkan objek ini untuk bergerak dalam satu jarak yang tertentu. Kemudian apabila dia dah bergerak dan sampai destinasi ni, dia akan menghasilkan work output. Dan work output ni adalah nilai yang paling minimum. Okey, paling minimum, paling sikit lah. So, kalau kita nak kira persen dia, keupayaan dia, so dia ada formula. Tengok. Jadi, untuk mengira keupayaan, kita kena ambil work output bahagi dengan work input. Work output bahagi dengan work input darab dengan 100. Contoh tadi saya cakap work input adalah 1000. So output berapa? Output dia pula adalah work output adalah 950 joule. Joule. So bagaimana kita nak dapatkan efficiency of work? Dia dah bagi input, dia dah bagi output, awak dapatkan keupayaan dia. So berdasarkan formula ni, awak boleh kira lah output dia berapa. Output tadi 950 bahagi dengan 1000 darab dengan 100. Contohnya
90 bahagi dengan 1000 darab 100, awak akan dapat keupayaan mesin ini adalah 95%. Maksudnya baguslah. Dia menghasilkan tenaga kerja yang agak banyak itu. Kelebihan dia mencapai 95%. Okey? Itu kalau kita nak kira keupayaan. So, keupayaan ni saya dah sebut tadi. Dia boleh jadi kita nak kira untuk kerja. So, kalau nak kira untuk work, awak kena pakai formula work lah. Kalau nak kira untuk power, so awak kena pakai power, formula power. Bahagi dengan formula power input P lah. Kita pakai power. So nak kira keupayaan tenaga pun boleh. Tapi untuk kirakan keupayaan tu awak kena pakailah formula energy. So jangan confuse masa dekat soalan tu. Kadang dalam soalan dia bagi nilai power, dia bagi work, dia bagi energy. Tapi soalan akhirnya dia nak dalam bentuk apa? Nak power saja. So awak kena ambil power. Dengar sambil tidur. Boleh masuk ke otak tu. Okey? Itu untuk dapatkan keupayaan. Ini kalau tak jawab test ni, final tak tahu. Okey. So tadi kita dah tengok dah formula untuk keupayaan. So, kita tengok contoh. The input supply of motor is 57,602 joule. And then the motor is connected to the crane to crane the object. Untuk nak tarik objek tu. Kemudian dia bagi the weight is 1,700 Newton and move up 3 meter. Okay. Find the work. Dapatkan kerja yang dilakukan oleh motor tersebut dan apakah dia punya keupayaan. Okay. Bila kita baca balik soalan ni, the input supply. So kita tahulah yang dia bagi ini adalah work input. Kemudian 1700 ni adalah weight, adalah W. W kecil. Bukan work, W kecil. Weight. Kemudian move up 3 meter, ini adalah S. Distance. Find the work. So dia minta awak kirakan work output. So nak dapatkan work output, kita ambil F darab dengan S, di mana soalan dah bagi. So F tu adalah 1700 darab dengan jaraknya 3. So 1700 darab 3, awak akan dapat 5100 joule. Ini adalah work output. So kita dah dapat dah. Soalan yang pertama dia minta. So yang seterusnya dia minta keupayaan, efficiency. Yang ni awak dah dapat. So awak nak kira efficiency pula. So efficiency dia adalah mesti ambil output bahagi dengan input. Output bahagi dengan input. Work output bahagi dengan work input. Darab dengan 100%. Okay. So work output awak dah kira dapat 5100 sahaja. Dan work input kerja yang dikenakan adalah 57,602. So bahagi darab dengan 100, awak hanya dapat 8.85% sahaja keupayaan mesin tersebut. So tak bagus lah untuk suruh pakai motor tu. Sebab keupayaan dia rendah aja. Macam itulah nak kira kan. So work efficiency sama dengan 8.85%. Okay, saya teruskan Okay, faham ke? Kelas macam cakap dengan Faham, Madam. Terima kasih. Kita tengok contoh yang seterusnya.
A crane diesel motor which delivered a power of 700 watt can lift a mass of 250 kilogram to the height of 800 in 30 second. 800 cm ni awak kena convert so dia bagi kat sini power. Calculate the efficiency of the diesel motor. Motor diesel ni berapakah efisiensinya? So kita baca balik sekali lagi soalan. Dia kata can deliver power. Maksudnya ni adalah power input. So berat ni adalah M. Kemudian dia bagi kat kita H. H ni height lah jadi height, X ni H dalam sentimeter. So awak tukarkan dia kepada meter. Dan ini adalah time. So calculate the efficiency of diesel motor. So kita tahu kalau nak kira efficiency, efficiency kita nak kira efficiency power. Efficiency sama dengan power output bahagi dengan power input darab dengan 100. Okey, nak kirakan keupayaan. Tapi dalam soalan dia bagi ke awak power input sahaja. Power input dah ada. Jadi kena kira power output dulu. So power output sama dengan MGH. Saya pakai formula ni sebab maklumat ni yang dibagi So MGH bahagi dengan T. So dapat apa? M 250. Ni adalah 250 darab 981 darab dengan 8. Sebab tadi dia bagi 800 cm tukar kepada meter. So adalah 8 dah. T masa dia adalah T 30 second. Masukkan. Okey. Kira awak akan dapat P output PO sama dengan 654 watt. Okey. Akhirnya awak boleh kira lah keupayaan dia, efisiensi. So efisiensi sama dengan P output bahagi dengan P input darab 100, iaitu 654 bahagi 700 darab dengan 100. So awak akan dapat power efficiency dia adalah 93.43%. 43%. Maksudnya nak bandingkan motor yang ini dengan motor tadi tu, motor tadi ni, dia punya keupayaan 8.85% sahaja berbanding motor yang kedua iaitu 93.43%. Jadi kalau kita kerja kat kilang ke apa, kita nak tahu keupayaan mesin tersebut, so better kita pilih keupayaan yang paling tinggi inilah. Ini akan jadi pilihannya. Okay, kita tengok soalan yang terakhir. Example 14. If a 250 watt electric motor has an efficiency of power of 86%, find the time it takes to lift a 50 kilogram object to a height of 50 meter. Okay, awak baca sekali lagi dan line up apa data yang dia bagi. Dia bagi 250 watt. Kalau watt ni maksudnya unit power lah. Power. Ini jadi power input. Ini dibagi power input. Di mana motor itu mempunyai keupayaannya sebanyak 86%. Find the time, dapatkan masa T to lift a 50 kg. Ni adalah M
dia adalah 15 meter. Okey. Kita tahu formula keupayaan adalah P output bagi dengan P input. P output bagi P input. Efisiensi dah bagi dah 86%. So, 86% ni boleh hapuslah. 86%. Kemudian untuk dapatkan P output, tak ada dalam soalan kan? Jadi awak boleh kira MGS bahagi dengan T pakai formula ni. Sebab dalam soalan tu dia minta awak dapatkan nilai T yang ini. Okey. So bagi dengan power input 250 darab 100. Okey, selesaikan ni matematik Selesaikan 86 di sini. 86 darab 250 bahagi dengan 100. Sebab 100 pindah ke sebelah, dia akan jadi bahagi. 86 darab 250 bahagi dengan 100 sama juga dengan ni. Kita selesaikan ni. Macam mana dapat 7357 ni? 50 darab 9.81 darab 15 darab 250. Tu yang dapat 7357. Sebab bila awak simplify kan ni, bahagi ni 250 akan naik atas nilai dia. So akhir sekali T sama dengan 7357.5 darab 100 bahagi dengan 21,500. Dan akhirnya masa adalah T sama dengan 34.22 second. 22 saat. Okey, boleh? So itu sahaja untuk kelas hari ini. Subtopik hari ini iaitu power dan efficiency. Okay, ada soalan tak sebelum saya nak wrap apa yang kita belajar dalam chapter 4 ni? Ada soalan? Amir, Amer, Fawaz, Firdaus, ada tak soalan? Puan, Ya. yang record ni Puan nanti letak kat YouTube kan? Nanti saya kongsi Okey. Sebab kadang-kadang awak bila on the spot dengar ni kadang kita tak faham kan. Jadi saya record untuk awak review balik lah So kadang-kadang ni benda ni berkenaan dengan matematik ni awak kena buat latihan banyak je. So awak kena biasakan dengan soalan, biasakan dengan nombor dan formula dia. Bila saya ajar tu kadang awak tak faham. Bila awak jumpa soalan, nanti baru dia akan datang balik lah. Apa-apa yang awak belajar tu akan datang cara nak buat tu lah. Semua kena faham. So ada soalan tak? Macam tak ada soalan sebab tak faham kot kan. Okay, quick check So apa yang kita dah belajar sepanjang chapter 4 ini? Sepanjang chapter 4 kita ada work kerja di mana kerja adalah apa? W equals to F darab dengan S. Okay. Sebenarnya awak boleh buat sendiri awak punya mind map ataupun peta minda tu awak boleh buat sendiri. Macam saya, masa saya study dulu, bila saya dah habis satu chapter, saya akan buat sendiri. Mind map saya tulis secara ringkas lah. Macam ni lah lebih kurang. Kerja, apa itu kerja. Selalu saya akan tulis short-short macam ni lah. W equals to Fs. Tak ada lah perkataan banyak sangat. Untuk kita remind balik apa yang kita belajar Sebab saya bukan pelajar yang jenis orang kata gifted pandai tu kan. Kena usaha. Jadi bila kena usaha tu ada banyak lah usaha yang kita kena buat. Kalau kita tak buat, tak ada orang nak akan buat untuk kita Syarah ni dia punya tugas, dia mengajar awak je lah Dia tak ada paksa untuk awak faham Faham tu, dia kena datang sendiri. Kena usaha kita So work W sama dengan F darab S. In case kalau F tak diberi, dia boleh jadi juga work
sama dengan mg. Sebab apa mg? Mg ni berasal daripada F tu lah. F equals to ms. Formula dia. So W boleh jadi juga W sama dengan mg darab dengan S. Itu adalah work. Kerja lah. So kerja ni pula dia ada dua jenis lah. Dia boleh jadi daya yang dikenakan tu secara lurus. Dia adalah selari dengan distance yang bergerak tu. Objek yang bergerak distance yang sama. Jadi kalau macam ni awak boleh pakai W equals to Fs. In case daya yang dikenakan pada satu sudut yang tertentu, dia ada theta. So, kita tak boleh pakai formula ni. Kita akan pakai W adalah sama dengan F cos theta darab dengan S. Okay? Sebab kalau daya ni dia ada angle macam ni, ada sudut, dia ada ni lah, daya tu dipecahkan pada paksi X dan paksi Y. Tapi untuk kira work, kita ambil daya pada yang selari dengan distance tu. Maksudnya daya pada paksi X. Okay? So itu adalah W. Kemudian apa yang kita belajar lagi, iaitu energi, di mana secara teorinya E ni, jenis dia, E terbagi kepada dua, iaitu renewable energy. Saya dah ulang awal-awal kelas tadi. Dan juga renewable energy. Non-renewable energy. So make sure tahu apa yang saya nyatakan sebelum tadi. Awak kena tahu apa itu definisi, apa itu jenis-jenis dia. Di mana, macam mana nak generate. Semua ada dalam nota lah. Saya dah terangkan kelas sebelum ni. Kemudian part yang paling penting, iaitu dalam energi ni kita ada principle of conservation of energy ataupun prinsip keabadian tenaga. Dalam prinsip keabadian tenaga ni ada apa? So awak buka balik buku awak. Kalau yang tak ingat tu, dia ada 3 jenis prinsip keabadian tenaga. Prinsip keabadian tenaga tu iaitu tenaga tidak boleh, so E ni tenaga tak boleh nak create, tak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Tenaga juga tidak boleh, tenaga juga hanya boleh ditransfer daripada satu bentuk ke bentuk yang lain saja, dan nilai tenaga adalah remain the same. Saya boleh tengok kat ni. Nilai dia adalah sama saja. Duduk di mana nilai dia tetap sama. Okay. Itu adalah prinsip keabadian tenaga. Itu yang paling penting. Prinsip keabadian tenaga. Kemudian kita belajar tentang ET dan EK. E ada 2, iaitu nilai potential energy dan kinetic energy. Ini flashback balik dah apa yang aku belajar. Kemudian yang terakhir kat situ adalah power. Power ni dia boleh jadi apa? P equals to W bahagi dengan T. W ni samalah juga dengan Fs bahagi dengan T. Boleh jadi juga sebab kita tahu S bahagi T ni sama dengan velocity. Sama juga dengan F darab dengan V. F darab dengan V. So P juga sama, boleh jadi mgs bahagi dengan T. So ini semua adalah cara untuk mengira power. Dan akhir sekali, bahagian yang terakhir dalam chapter 4 adalah efisiensi, keupayaan. So efisiensi ni awak boleh kira untuk 3 jenis keupayaan. Keupayaan ni lah, keupayaan
kerja, keupayaan tenaga dan juga keupayaan power. Cuma awak kena ingat bahawa formula keupayaan, tak kisahlah work, power ataupun energy, adalah sama dengan output bahagi dengan input darab dengan 100. Darab dengan 100. So, kalau power, jadi power output lah bagi dengan power input. Kalau nak kira energy, jadi energy output bahagi dengan energy input darab 100. Kalau nak kira efficiency work, akan jadi work output bagi work input darab 100. Macam tu Okay, boleh kah sampai tu? Dah sejam dah. Boleh. Okay. Yang ini saya tak bincang dengan awak. Dah sejam kan? Okay, saya nak awak buat latihan dalam buku. Saya yang quick check ni semua soalan dalam buku jugalah. Saya letak kat sini je untuk kita bincangkan. Okay, saya nak awak buat soalan dalam buku exercise. Sorry. Dalam buku modul dulu. Habiskan soalan dalam practice 5. Practice 4. Soalan 1 sampai soalan apa dah buat itu kan? So hari ni awak siapkan pula. Yang mana soalan yang tak siap lagi tu dah boleh buat dah. Sebab apa kita dah masuk satu awal. So siapkan soalan 13 dan semua tu sampailah soalan 19. Soalan 19 ni dah buat dah, okey lah. Yang mana soalan yang tak siap lagi, saya minta awak tolong siapkan. Okey? Kalau done, kita akan discuss balik. Boleh ke? Boleh Puan. Nanti saya nak minta lagi satu masa. Saya tak akan ambil sampai 2 jam lah sebab saya faham kalau terlalu lama nanti fokus kita pun akan hilang. Tadi 10 minit ajak pun dah ada yang terbaring. Yang ni sejam ajak tak tahu dia jumpa. Saya akan minta kat awak lagi masa nanti bila-bila untuk kita discusskan soalan final lah. Soalan final. Jadi yang tu kelas tu waktu tu penting lah. Walaupun tak wajib hadir tapi penting untuk kita discuss soalan. Okay, itu sahaja. Itu saja. Ada apa-apa yang nak share ataupun nak tanya? Macam tak ada apa. Macam cakap main dinding je lah. Okey, itu saja. Terima kasih. Kita jumpa lagi next week. Minta maaf ganggu waktu hujung minggu lah untuk ganti kelas ni. Saya harap semua awak faham. So, setakat itu saja kelas. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih, Madam.